Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Khamis. Kita berjumpa lagi untuk PDPR bagi subjek matematik. Hari ini saya akan ajar masih lagi dalam topik masa dan waktu, kali ini untuk operasi darab. Okey, tapi saya harap untuk pertukaran unit bagi yang melibatkan abad, dekad dan juga tahun, semua murid-murid dah cekap sama ada nak gunakan operasi bahagi ataupun operasi darab, nak gunakan 10 ataupun 100. Okey, jadi saya akan terangkan seperti biasa menggunakan beberapa contoh. Okey, boleh rujuk pada skrin. Okey, baik, kita sambung ke paparan skrin. Kali ini untuk topik darab seperti yang saya nyatakan tadi, dan kita masih akan gunakan kaedah pengiraan secara blok. Okay, memang dalam topik masa dan waktu, bagi semua operasi dari tambah, tolak, darab dan bahagi, semua kita akan guna kaedah blok ataupun big T ini. Okay, dan kunci untuk operasi darab adalah lebih kurang sama dengan tambah, iaitu kuncinya tidak boleh lebih limit. Setiap unit tak boleh lebih limit. Okey, maksudnya di situ kalau antara tahun dan dekad, limit tahun tak boleh lebih 10. Okey, antara dekad dan abad, limit dekad tak boleh lebih 10 juga. Tapi kalau pengiraan yang melibatkan tahun dan abad, limit untuk unit tahun tidak boleh lebih 100. Okey, jadi kalau lebih limit, murid-murid perlu tolak mengikut limitnya. Dan jangan lupa untuk ditambah mengikut nilai gandaan. Dia sebenarnya memang seakan sama dengan langkah kerja ataupun kunci untuk operasi tambah kalau murid-murid masih ingat lagi. Okey, kita terus ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama seperti biasa adalah contoh yang paling mudah, iaitu di situasi tidak lebih limit. Maksudnya pengiraan operasi darab itu tidak lebih limit. Dalam soalan ini saya gunakan unit dekad dan tahun, iaitu 4 darab 5 dekad 2 tahun. Dan setiap kali pengiraan bagi masa dan waktu, murid-murid pastikan semak kehendak jawapan. Dalam jawapan yang dikehendaki ialah dalam dekad dan tahun. Jadi dia sama dengan soalan, dekad dan tahun juga. Jadi pengiraannya lebih mudah. Jadi kaedahnya seperti yang tertera, murid-murid buat blok macam T ni sahaja, okey. Kemudian blok dekad dan tahun asingkan, masukkan nilai 5 dekad dalam blok dekad dan 2 dalam blok tahun. Dan didarabkan dengan 4. Okey, memang dalam soalan 4 ditulis dahulu. Tapi untuk memudahkan pengiraan, bentuk lazim, dalam penulisan bentuk lazim, tulislah 4 selepas kita tuliskan 5 dekad 2 tahun ini. Kita tuliskan 5 dekad 2 tahun dahulu, baru kita tuliskan darab 4 ini. Okey. Sebab darab dan tambah memang boleh ubah suai, tukar tempat kedudukannya. Tapi jangan 4 dan 2 ni ditukarkan. Okay, dia akan memberi jawapan yang salah nanti. Okey, jadi pengiraan mudah 2 darab 4, congak sahaja. Kalau masih lagi tak hafal, gunalah kaedah jari, keluar jari 2, baca sifir 4, 4, 8. Okey, jadi dapat 8 di sini. Dan 5 darab 4, 5 dekad darab 4, dah keluar 5 jari, baca sifir 4, 4, 8, 12, 16, 20. Okay, so jawapannya ialah 20. Oleh kerana jawapan nak dalam dekad dan tahun, kekal jawapan 20 dekad 8 tahun. Dan jangan lupa semak juga limit. Limit tahun dengan dekad ialah 10.
Jadi jawapan di sini ialah 8, tidak lebih daripada limitnya ataupun hadnya, iaitu 10. Jadi kekal jawapan dengan 20 dekad 8 tahun. Okey murid-murid, sekarang kita ke soalan yang kedua, situasi yang kedua iaitu soalan yang melibatkan limit yang lebih. Okey? Dan jawapan nak dalam 2 unit. Okey? Ini adalah contoh soalan yang saya telah buat. 8 darab 2 abad 4 dekad sama dengan abad dan dekad. Jadi maksudnya di sini jawapan dalam abad dan dekad, kalau kita perhatikan soalan juga dalam abad dan dekad. Jadi soalan dalam 2 unit, jawapan juga dalam 2 unit. Jadi kita di tahap yang sederhana lah, tahap soalan yang sederhana kesukarannya. Okay, jadi seperti biasa kita bina blok. Kali ini blok abad dan blok dekad, masukkan nilai, pastikan tepat. 2 abad, 4 dekad masuk di kedudukan yang tepat, darab dengan 8. Okay, make sure murid-murid ingat sifir, kali ini sifir 8. Keluar 4 jari, 4 darab 8, 8, 16, 24, 32. Okay, jadi jawapan untuk pengiraan bagi blok dekad dapat 32. Dan abad 2 darab 8, keluar 2 jari, 8, 16. Okey, dapat 16. Okey, bila dah sampai jawapan pertama ini iaitu 16 abad 32 dekad, langkah kedua ialah semak unit. Semak limit. Okey, semak limit. Semak limit dekad. Limit dekad jawapannya ialah 32. Limit dekad dengan abad ialah 10. Okey, ingat lagi tak? Ya, masih ingat lagi tak dengan jadual pengenalan ini? Okey, soalan tadi ialah antara abad dan dekad. Jadi hubungan antara abad dan dekad, limitnya abad dan dekad hubungannya ialah 10. Ataupun limitnya ialah 10. Jadi jawapan yang kita dapat tadi ialah 32. Maksudnya melebihi limit. Okey, bila dah melebihi limit, kita perlu tolak limitnya. Tolak limit yang terdekat dengan maksudnya kira gandaan 10. Macam sifir 10 lah, mudah saja sifir 10 kan, kita boleh congak. Tapi jangan lebih 32. Guna juga bantuan jari. Okey, tengok paparan pada muka saya yang ada kecil ni, dengan menggunakan bantuan jari juga. So kita kira gandaan 10. Jangan lebih 32. 10, 20, 30. Okey? Kalau kita teruskan dah dapat 40 lebih daripada 32. Jadi kita berhenti pada 30. Bila lebih limit maksudnya di sini murid perlu tolak dengan gandaan 10 ikut pada hubungan. Hubungan antara abad dan dekad ialah 10, jadi tolak dengan 30. Lepas kita kira. Jadi tolak 30. Lepas kita tolak, jangan lupa untuk tambah seperti mana dalam nota ni. Lepas tolak limit, tambah ikut gandaan. Berapa nak ditambah? Bergantung kepada jari kita ni. Kiraan ikut jari kita. Jadi jari kita menunjukkan 3. Jadi tambah 3. Jadi tolak 30 tambah 3. Okey? Jadi kita kiralah 32 tolak 30. Murid-murid akan dapat 2. Dan 16 tambah dengan 3. Jawapannya ialah 19. Right? Jadi jawapannya ialah 19 abad 2 dekad. Macam mana kalau murid-murid berhenti pada perkiraan 16, berhenti di sini 16 abad 32 dekad? Jawapan dikira salah. Sebab format jawapan untuk masa dan waktu mesti tidak melebihi limit. Okay, jadi limit antara dekad dan abad ialah 10. Jadi murid-murid perlu laksanakan langkah kerja yang saya telah terangkan tadi. Okay, saya harap faham dengan contoh 2 ini. Kita bergerak ke contoh yang seterusnya, iaitu situasi contoh 3, iaitu situasi di mana limitnya lebih dan perlu tukar unit.
Okey, limit lebih perlu tukar unit. Okey. Saya pecahkan kepada 2. Dan jawapan dalam 1 unit. Jawapan dalam 1 unit. Okey. Okey, contoh soalannya ialah 18 darab 2 abad 30 tahun. Kali ini saya gunakan unit abad dan tahun. Jawapan, kita tengok. Jawapan kali ini 1 unit, iaitu unit tahun. Berbeza dengan tadi tau. Tadi ialah 2 soalan dalam 2 unit dan jawapan dalam 2 unit juga. Tapi kali ini untuk contoh yang ketiga, jawapan soalan dalam 2 unit iaitu abad dan tahun, jawapan nak dalam 1 unit. Okey, saya pecahkan kepada 3 kaedah. 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah A, iaitu kita kira guna 2 unit. Okey, kita kira sahaja guna 2 unit. Buka blok, iaitu blok abad dan tahun, masukkan nilai 2 abad 30 tahun, darab dengan 18. Kali ini pendaraban 2 digit, nombor 2 digit. Okey, jadi murid-murid tak boleh nak kira sekaligus. Jadi saya cadangkan perlu ada pengiraan asing lah di sebelah tepi buku tulis tu nanti. Untuk saya kira asing 30, saya kira di paparan lain. Okey, darab 18. Saya akan tunjukkan pengiraan 2 digit ini guna 2 kaedah. 30 darab 18. Jadi digit pertama sifar 8. Kan? Sifar darab 8. Sifar 3 darab 8. Harapnya murid dah hafal sifar. Terus congak dapat 24. 1 pula. 1 darab sifar. Sifar mesti bawah lurus dengan 1 sebab sifar 1 yang kita buat. Jangan tertulis di kawasan ini. 1 darab 3 dapat 3. Okey, seterusnya tambah. Ini kaedah bentuk lazim biasa. Tapi saya tunjukkan juga. Sebab ada di kalangan murid yang masih tak tahu ataupun tak cekap lagi pengiraannya. Jadi bila kita tambah dapat 540. Okey, ataupun salah satu cara lain yang mudah. Kalau murid-murid nampak sahaja belakang ada sifar, tulis nombor yang ada sifar tu di bahagian bawah. Ini pengiraan mudah lah. Siapa yang dapat faham boleh faham cara ni lagi cepat. Mansuh je sifar ni, ganti balik. Okey, saya ulang balik lagi sekali. Kita letakkan nombor yang ada sifar di bahagian bawah. Mansuh sifar, kalau ada satu sifar, mansuh satu sifar tu. Ganti balik satu sifar di bawah. Jadi yang perlu didarab adalah 3 sahaja. 3 darab 8, 24. 2 naik atas. 1 darab 3. 3 tambah 2, 5. Dapat jawapan yang sama, tapi kaedah kedua lebih ringkas. Okey, kita sambung pengiraan. Jadi pengiraan yang tadi 18 darab 30, kita kira di kawasan lain tadi, dapat 540. Dapat 540, kita kira di kawasan yang lain. Baru kita masukkan nilai di blok, dapat 540. 2 darab 18, kalau memang sukarlah nak congak, jadi kita kira sekali lagi di tempat lain. Okey. Okey, jadi 2 darab 18 tadi telah kita kira di tempat lain, kita dapat 36. Okey, selepas kita selesai mengira dan mendapat jawapannya 36 abad 540 tahun, kita tak boleh tinggalkan jawapan dalam keadaan 2 unit, abad dan tahun. Kerana jawapan yang dikehendaki adalah dalam unit tahun saja. Jadi unit yang tidak diperlukan iaitu unit abad, bernilai 36 abad, kita perlu tukar. Okey, jadi buat satu ruang lain untuk pengiraan pertukaran unit. Okey, untuk murid yang masih belum boleh mencongak lah. Okey, buat ruang untuk pertukaran unit. Masukkan nilai 36 abad, kita perlu tukar kepada tahun kerana jawapan yang dikehendaki adalah dalam tahun. Jadi abad kepada tahun. Ingat kaedah tangan tu. Abad adalah unit yang besar, tahun adalah unit yang kecil.
besar kepada kecil. Jadi murid-murid perlu darab. Dan hubungan antara abad dan tahun, saya rasa semua murid-murid dah ingat. Kalau tetap tak ingat, seperti biasa rujuk jadual lama, jadual pengenalan ini. Hubungan antara abad dan tahun ialah 100. Jadi besar kepada kecil ialah darab. Hubungannya 100, maksudnya di situ darab dengan 100. Jadi 36 abad darab 100, congak saja 36 tulis semula 36. Ada dua sifar untuk 100, jadi masukkan nilai sifar 100. Dapatlah nilai 3,600 tahun. 3,600 tahun. Okey, jadi 36 abad tadi dah bertukar menjadi 3,600 tahun. Okey, jadi kita perlu gabungkan semula dengan jawapan yang asal tadi iaitu 540 tahun. Jadi kita perlu masukkan nilai, kita perlu gabungkan. Proses gabung pula berlaku. Masukkan nilai 3,600, tambahkan dengan jawapan asal tadi 540, tambahkan di situ, kemudian kiralah bentuk lazim, awak akan dapat 4,140 tahun. Jadi jawapan akhir adalah 4,140 tahun. Jadi ini adalah kaedah pertama, iaitu kira guna 2 unit. Okey, kalau tak faham boleh ulang-ulang lagi video ini. Okey, sekarang kita ke kaedah 2. Soalan yang sama tadi, 18 darab 2 abad 30 tahun. Jawapan nak dalam tahun 1 unit. Soalan dalam 2 unit abad dan tahun. Jadi, kaedah kedua kita kira guna 1 unit. Okey, jadi kita ambil, kita perhatikan soalannya ialah 2 abad 30 tahun. Unit bagi soalan itu adalah abad dan tahun. Jawapan nak dalam tahun, jadi 2 abad ni tak diperlukan. Jadi kita tukar unit 2 abad ini. Abad kepada tahun, abad unit yang besar, kepada tahun unit yang kecil, besar kepada kecil, darab. Darab dengan 100. Okey, hubungan yang tadi adalah antara abad dan tahun. Jadi 2 darab 100 congak saja. 100, 200. Jadi dapatlah jawapan 200 tahun. Sekarang kita baru tukar nilai abad. Okey, sekarang kita ke langkah seterusnya, langkah untuk menggabungkan antara 2 abad yang dah menjadi 200 tahun dengan 30 tahun. Guna penambahan. Okey, saya tulis secara ayat matematik sahaja sebab kita boleh congak 200 tahun tambah dengan 30 tahun. Congak saja dapat 230 tahun. Okey. Okey, selesai 230 tahun. Jangan cuai ya, sebab kita baru tukar unit sebenarnya. Iaitu 2 abad 30 tahun kita dah tukar menjadi unit tahun seperti mana kehendak jawapan. Menjadi 230 tahun. Barulah kita nak kira dengan darab 18. Jadi 230 darab dengan 18. Baik, kita sambung untuk pengiraan iaitu 230 yang telah kita tukar unit kepada unit tahun tadi didarabkan dengan 18. Okey, sifar darab 8 dapat sifar 3 darab 8 24. 2 di atas. Dan 8 darab 2 16 tambah 2 18. Kemudian 1 darab 230 terus dapat 230. Tulis di kedudukan nilai yang tepat. Dan ditambahkan. Dapat sifar 4 11 4. 4,140 tahun. Okey, kita sambung. Kiraan yang telah dikira tadi 230 darab 18 telah selesai dikira mendapat 4,140 tahun. Jadi ada 2 kaedah yang murid-murid boleh pilih jika mendapat soalan daripada 2 unit tetapi jawapannya nak dalam 1 unit.
Jadi terpulang pada murid-murid mana yang murid-murid rasa lebih selesa. Sama ada nak guna kaedah 1, kaedah A, iaitu kira dulu pakai 2 unit, baru tukar unit dan gabung. Ataupun murid nak guna kaedah yang kedua, iaitu kira dalam 1 unit, di mana murid-murid tukar dulu unit yang tak berkaitan dengan jawapan dalam soalan ini, iaitu abad. Jadi dah selesai tukar unit abad, gabungkan dengan soalan asal tadi, selepas itu baru kira untuk jawapan. Okey, jadi terpulang pada murid kaedah mana yang hendak digunakan. Okey. Jadi selepas ini murid-murid dikenaki menjawab soalan yang saya berikan dalam pautan Google Form. Saya harap semua murid-murid menjawab. Tak apa, mungkin ramai yang kurang faham apa yang saya maksudkan dalam latihan saya sebelum ini. Sebenarnya saya suruh murid-murid saya suruh murid-murid jawab soalan daripada Google Form, tapi perlu buat kiraan. Yang perlu kongsi kepada saya dalam bentuk gambar ialah gambar kiraan, bukan gambar Google Form tu. Murid-murid dah buat Google Form tu, tak apa, maklumatnya tu automatik saya boleh semak daripada statistik yang akan keluar daripada ataupun laporan daripada Google Form tu. Okey, gambar Google Form murid-murid tak perlu kongsikan. Yang saya nak tengok adalah jalan kira untuk latihan itu. Jadi selepas ini untuk latihan darab ini, murid-murid boleh kongsikan gambar secara 2 pilihan. Sama ada nak kongsikan gambar dalam Google Form tu, boleh sharekan gambar, ada 5 gambar boleh masukkan dalam Google Form saya dah sediakan. Ataupun murid jawab soalan daripada Google Form itu dan ambil gambar dan WhatsApp kepada saya jalan kira tu. WhatsApp jalan kira. Okey? Kalau ada apa-apa masalah nanti saya akan bantu. Right? Saya harap semua murid-murid faham. Mana-mana bahagian yang murid-murid tak faham, ulang sahaja video ini sehinggalah murid-murid dapat faham. Kalau masih tak faham juga, saya amat mengalu-alukan dan saya tak kisah. Jika perlu untuk mesej ataupun call saya. Atau mesej pun dah cukup dah untuk tanya tentang pelajaran kali ini. Okey, hingga kita berjumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Assalamualaikum.